Baik, kita kembali ke studio dan seperti yang dipaparkan dalam klip tadi, kita memang tidak boleh lari lagi daripada memakai pelitup muka, terutama sekali ketika berada di tempat awam. Dan apakah sebenarnya sekatan-sekatan yang akan dilonggarkan dan bagaimana kehidupan kita nanti apabila kita memasuki fasa endemik pada bulan hadapan. Kita akan bersama dengan tetamu saya yang sudah pun bersedia untuk memberikan sedikit sebanyak penerangan tentang fasa endemik COVID. Perlukah kita memakai pelitup muka ataupun tidak? Kita bersama Profesor Madya Dr. Rafizah Ahmad Zaki yang merupakan pakar kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Awam PPUM. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Kita mulakan dengan bertanya soalan yang sememangnya tertera di skrin pada ketika ini. Ketika memasuki fasa endemik nanti, masihkah perlu kita memakai pelitup muka? Okey, terima kasih kerana dengan soalan tu ya. Sebelum saya nak menjawab soalan tu, I think kita kena faham apa sebenarnya maksud endemik. Ya. Endemik tu sebenarnya di mana kadar jangkitan ataupun kadar kes COVID-19 ataupun sebarang penyakit yang berada di negara kita adalah dalam keadaan stabil. So ini tidak bermakna virus itu sudah tidak ada ataupun virus itu sudah tidak berbahaya kepada kita. So jadi bila kadar jangkitan ni stabil, ini bermakna pihak yang memantau seperti pihak Kementerian Kesihatan, kita dapat membuat ramalan bilakah akan ada kenaikan yang secara mendadak, dapat membuat perancangan dan kita dapati keadaan di hospital adalah terkawal seperti mana yang kita lihat sekarang. Walaupun jumlah kes agak katakan tinggi berbanding tahun lepas, tetapi kadar kemasukan hospital dan juga kadar kematian adalah menurun oleh kerana kesan COVID ini. Okay, berbalik kepada soalan tadi, kita tahu bermula 1 April ini negara telah umumkan bahawa kita akan beralih ke fasa endemik. Ini tidak makna kita sudah berada di fasa endemik itu lagi ya, because di pihak Pertubuhan Kesihatan Dunia belum lagi mengumumkan sebarang statement yang mengatakan COVID sudah dideklar sebagai endemik. Jadi kita membuat persediaan fasa peralihan. Jadi bila kita nak membuat kelonggaran ini perlulah dengan secara berperingkat. Ya, dan dalam masa peralihan ini pelitup muka masih lagi perlu dipakai. Ini kerana virus masih berada di dalam komuniti. Kalau kita lihat masih lagi ada kluster-kluster jangkitan yang berlaku di kalangan komuniti kita. Dan terutama lagi bila kita mula memberikan kelonggaran dari segi sektor ekonomi, sektor pendidikan terutamanya, anak-anak kita mula kembali ke sekolah, start minggu depan majoriti semua sudah kembali sekolah secara fizikal. Jadi kalau kita tengok tahap vaksinnya bagi kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun, tahap vaksinasi mereka masih rendah. Dalam, kalau saya tengok statistik KKM, statistik masih dalam 35.3%. Jadi ini masih rendah. Jadi walaupun kita sudah mendapat kelonggaran, tetapi pencegahan dari segi memakai pelitup muka masih lagi kita perlulah dalam masa peralihan ini. Baik, Dr. Rafizah, kalau kita lihat kepada data, seperti yang doktor maklumkan, kadar jangkitan dan kes-kes baru adalah stabil walaupun tinggi berbanding dengan tahun lalu. Dalam masa yang sama, kita dapat lihat kemasukan ke hospital dan kadar kematian juga adalah rendah berbanding dengan waktu yang sama pada tahun lalu dan jika diambil kira jumlah jangkitan. Dua faktor menyumbang kepada situasi ini, di mana pertama sekali kita lihat kepada jumlah bilangan dos vaksin yang telah pun diberi dan juga dos-dos penggalak, dan seterusnya Omicron ataupun varian terkini yang menjadi penyebab utama penyebaran COVID-19. Varian Omicron ini dikatakan dapat berjangkit dengan lebih mudah, dan sejauh manakah keberkesanan pelitup separuh muka dalam membantu kita untuk membendung jangkitan daripada varian Omicron ini?
Okey, pemakaian pelitup muka ni memang masih dapat memberikan perlindungan, tak kiralah sama ada varian daripada jenis mana, dan tapi kita juga kena ingat penyebaran ini berlaku bukan sahaja sekiranya kita tidak memakai pelitup muka, tetapi penyebaran juga boleh berlaku dengan kita menyentuh tempat-tempat yang sudah tercemar. Jadi penekanan itu bukan sahaja kepada pemakaian pelitup muka, tapi kita kena teruskan menjaga kebersihan, membersihkan permukaan yang saling tersentuh dan juga kerap membersihkan tangan. Dan bercakap mengenai tentang pemakaian pelitup muka dan juga langkah pencegahan COVID secara general seperti basuh tangan dengan kerap ini sebenarnya bukan sahaja untuk melindungi kita daripada virus COVID, tetapi ia boleh melindungi kita daripada penyakit-penyakit yang lain secara umumnya. Jadi tabiat pencegahan memakai pelitup muka dan terutama sekali menjaga kebersihan dan kerap membasuh tangan adalah sangat baik untuk kita teruskan walaupun COVID-19 sudah mungkin tidak ada di negara kita lagi. Ya, mungkin juga pemakaian pelitup muka di Malaysia akan menjadi seperti di Jepun, di mana ia menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dan seterusnya, ada yang masih bertanya, pelitup separuh muka ni harganya murah. Adakah ia benar-benar berkesan untuk melindungi kita daripada penularan virus? Nak komen dari segi harga, sebenarnya harga ni bukannya bergantung sahaja kepada kualiti pelitup muka, tetapi juga bergantung kepada pembekal dan penjual. Jadi tidak semestinya pelitup muka yang murah tu tidak dapat membantu. Sebenarnya walaupun perlindungan dengan memakai pelitup muka yang nipis ataupun double layer berbanding dengan yang triple yang banyak lapisan, ia adalah memberi perlindungan berbanding daripada kita tidak memakai sebarang mask lah. Jadi yang penting kita nak pastikan pelitup muka yang kita beli itu sudah mendapat kelulusan oleh pihak TKM ataupun diberi kelulusan oleh pihak SIRIN. Baik doktor, seterusnya bilakah kita perlu memakai pelitup muka di tempat awam? Adakah ketika terus meninggalkan rumah ataupun kita perlu sedar tentang persekitaran kita bila berada di luar dalam padang sorang-sorang, masihkah kita perlu memakai pelitup muka ataupun kita hanya perlu bertumpu kepada kawasan-kawasan yang padat dengan penduduk ataupun ketika berada di dalam bangunan? Okey, sekarang ini pelitup muka perlu dipakai di tempat awam, terutama sekali di kawasan yang ramai ataupun yang padatlah, kata crowded area, kawasan yang tertutup dan tidak mempunyai pengudaraan yang baik. Contohnya ruang yang kecil dan ruang yang tertutup. Dan juga apabila kita berada di kenderaan awam. Tapi sekiranya kita berada di tempat awam yang terbuka, contohnya di padang permainan, jarak kita dengan orang lain agak jauh. Jadi bagi tempat saya, tidak perlulah kita nak memakai pelitup muka dalam keadaan yang begitu. Yang penting sekiranya kita berada di tempat yang tertutup dan crowded lah, ini yang boleh menggalakkan jangkitan itu berlaku dengan cepat. Baik, double layer mask ataupun pemakaian pelitup muka berganda, adakah ia masih relevan, doktor? Seperti mana saya kata tadi, berbanding mereka tidak memakai pelitup muka dan juga mereka yang memakai pelitup muka, tak kira berapa lapisan, sudah pastinya memakai pelitup muka akan memberi perlindungan. Sama juga dengan lebih banyak lapisan yang ada, dia dapat memberikan perlindungan yang lebih mungkin lebih berkesan. Tetapi kita kena imbangi dengan keselesaan seorang. Setengah orang mungkin rasa agak tidak selesa atau sukar bernafas jika mereka memakai mask yang banyak lapisan ataupun memakai mask seperti N95. Tetapi apa yang saya nak tekan kat sini, jumlah lapisan bukan sahaja salah satu faktor yang menentukan keberkesanan untuk mencegah jangkitan. Saiz dan juga fitting memainkan peranan juga. Jadi kalau kita memakai 4 lapisan pun tetapi longgar dan tidak betul-betul menutupi hidung dan mulut kita, ia tidak juga berkesan.
Baik, Doktor, seterusnya ingin juga saya panjangkan perbualan ini kepada kanak-kanak di bawah jagaan kita. Sepanjang 2 tahun ini kita galakkan kanak-kanak untuk memakai pelitup muka dan kita berkata kepada mereka bahawa ia perlu untuk melindungi mereka. Bahkan ada antara kanak-kanak yang tidak kenal dunia tanpa pelitup muka. Jadi, apakah kini perubahan kepada fasa endemik ini memerlukan juga kita memberi penerangan yang berbeza kepada anak-anak di bawah jagaan kita? Pada pendapat saya lah, seperti mana yang saya kata tadi, aktiviti pencegahan COVID-19 sama juga seperti aktiviti pencegahan penyakit-penyakit yang lain. Apa saja amalan yang baik kita boleh teruskan, asalkan dia tidak menghalang aktiviti harian kita. Contohnya sekiranya kanak-kanak sudah terbiasa keluar memakai tutup muka, itu tidak menjadi masalah. Dan ataupun kita menggalakkan mereka masih kerap basuh tangan, itu juga adalah lebih baik daripada kita kata okey, COVID sudah habis, tak perlu langsung mengambil langkah-langkah pencegahan, ya, sebab penyakit ini boleh datang bila-bila saja, especially kita kata penyakit-penyakit yang baru, zoonotik, banyak virus baru yang mungkin akan datang di masa depan. Jadi kita perlu sentiasa bersedialah. Doktor, selain daripada pemakaian pelitup muka, adakah kita juga perlu tekankan bagaimana untuk menjaga kesihatan sistem pernafasan kita dan juga menjaga diri kita sebenarnya daripada dijangkiti oleh sebarang virus, ataupun meningkatkan tahap imuniti semula jadi seperti dengan memakan ataupun mengambil suplemen seperti vitamin D, memastikan kesihatan yang optimum dengan mengamalkan kecergasan fizikal dan sebagainya yang pada satu ketika bukanlah menjadi rutin untuk warga negara Malaysia melihat kepada tahap obesiti yang tinggi di negara ini. Ya, betul, saya setuju. Kalau kita lihat dari golongan yang berisiko seperti kanak-kanak dan mereka yang berumur, itu memang kita sangat sarankanlah mereka tolong lengkapkan vaksinasi mereka. Terutama sekali bila kita tengok kadar vaksinasi kanak-kanak adalah amat rendah setakat ini, sekarang ini. Jadi itu adalah yang utama, dan kemudian diet, pemakanan yang seimbang adalah lebih baik untuk kita menguatkan imuniti kita. Dan bagi mereka yang mungkin tidak dapat mengamalkan makanan seimbang, mungkin mereka perlulah suplemen tambahan untuk meningkatkan imuniti. Dan juga pencergasan aktiviti adalah pentinglah bagi kita untuk meningkatkan tahap kesihatan kita secara keseluruhan. Dan melihat kepada pemakaian pelitup muka dan keperluannya semula, adakah doktor menjangka bahawa kita akan mengubah suai keperluan dan undang-undang mengikut situasi semasa? Adakah kita akan melihat dunia tanpa pelitup muka satu hari nanti, doktor? Itu tidak mustahil, ya, sebab dari segi kesihatan awam kita telah berjaya hapuskan setengah-setengah penyakit yang sudah tidak ada lagi di dunia, contohnya seperti smallpox, ya, dan satu ketika dahulu polio juga telah kita hapuskan, ya. Tetapi kita kena ingat sentiasa berjaga-jaga, because penyakit-penyakit ini boleh datang semula ataupun penyakit-penyakit yang baru boleh datang. Dan dari segi kelonggaran SOP pemakaian pelitup muka, benda ini kita kelonggaran SOP perlu dilakukan berperingkatlah, sebab sekarang ni bila kita nak buka sektor ekonomi dan pendidikan, kita perlu berperingkatlah, sebab kita boleh jangkakan bila kita buka ekonomi, bila kita buka sempadan negara, dan juga bila kita kembalikan kanak-kanak ke sekolah secara fizikal, yang pastinya kadar jangkitan mungkin akan bertambah. Jadi langkah yang masih kita perlu kawal ialah masih dengan memakai pelitup muka. Tetapi mungkin pada suatu masa bila kadar jangkitan di komuniti adalah sangat rendah, dan mungkin pada masa itu kita boleh beri kelonggaran untuk mengurangkan syarat-syarat lah untuk di mana kita perlu memakai pelitup muka.
Dan seterusnya kalau kita lihat kepada kanak-kanak semula seketika, kini kita masih lihat sistem penggiliran di mana ada kumpulan A, kumpulan B ketika mereka ke sekolah. Jadi boleh mengawal jumlah kanak-kanak yang berada dalam kelas. Untuk cikgu dan guru yang mengajar, tugas mereka adalah agak mudah kerana jumlah pelajar adalah kecil. Tapi satu ketika nanti kemungkinan besar bahawa kumpulan ini akan kembali seperti biasa kepada kelas tanpa kumpulan, iaitu mungkin 40-35 murid dalam satu kelas. Adakah dalam keadaan seperti itu juga digalakkan terus memakai pelitup muka dalam kelas, Doktor? Sebenarnya bermula minggu depan kebanyakan kelas sudah akan kembali secara fizikal, tiada lagi sistem penggiliran dan bergantung kepada kelas dan juga jarak murid-murid di dalam kelas, sebab saiz kelas ni mungkin berbeza di sekolah dan juga setengah kelas dia mungkin ada tingkap yang boleh terbuka. Tetapi oleh kerana kanak-kanak ni agak sukar untuk kita kawal lah. Jadi bila kita beri nasihat, kita bagi nasihat yang semaksimum yang boleh lah. Bila kita kata pakai pelitup muka, mungkin dalam masa beberapa jam saja mereka boleh kekalkan pelitup muka yang betul-betul fit, ya. Dan jadi apa yang penting kita teruskan beri penekanan kepada anak-anak, teruskan memakai pelitup muka dan juga menjaga kebersihan ataupun kerak bersama lah ketika berada di kelas nanti. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk memberi penerangan tentang pemakaian pelitup separuh muka apabila kita masuk ke fasa endemik nanti. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih.